Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada petang yang berbahagia ini, Allah SWT izinkan kita untuk terus berada dalam suasana ketaatan. Allah pilih kita untuk terus berada dalam bulan yang penuh barakah. Alhamdulillah, kita telah masuk 14 Ramadan. Dalam diam kita menghampiri nisfu Ramadan. Ini sebahagian habis dah. Tinggal lagi berbaki 16 hari. Mudah-mudahan Ramadan yang ke depan ini bertambah lagi lah, melipat kali ganda lagi lah amalan yang kita lakukan berserta dengan penghayatan dan kesedaran. Pada petang yang berbahagia ini jemaah sekalian, kita nak sentuh tentang perbahasan berkenaan kemanisan di dalam beribadah. Kemanisan di dalam beribadah atau kemanisan di dalam iman, halawatul iman. Ada soalan yang bertanya kepada saya jemaah sekalian, Ustaz, bagaimana saya beribadah tapi tidak merasai kenikmatan? Soalan itu berat sebenarnya nak jawab. Bermaksud kita makan, dia sebut rasa ni mesti membawa kepada suasana yang kita boleh menikmatinya. Contoh, rasa sejuk. Ada situasi cerita sejuk. Tapi kalau tak ada rasa tu, maknanya 3 kali Jumaat. Dah tak ada rasa sejuk, tak rasa panas, tak rasa, ataupun dah terbalik, yang sejuk dia rasa panas, yang panas dia rasa sejuk. Tu maknanya 3 kali Jumaat. Ataupun orang kata badan rasa sakit, betul lah tu rasa sakit. Yang masalahnya dah tak rasa sakit dah tak ada rasa apa, kaki dah tak rasa apa dah, tak ada tangan, pun sama juga, tak lama dah tu. Mana dia rasa semua dah tak ada. Kalau rujuk kepada perbahasan fizikal, zahiri, apabila tak boleh merasai, bermaksud ada masalah. Sebab bila sebut rasa ni, dia merujuk kepada mesti suasana yang boleh diterjemahkan. Bagaimana terjemahan? Cuma dalam perbahasan ibadah, terjemahan rasa nikmat tu bagaimana? Soalan.
Pertama, dia tidak boleh kenal pasti. Bagaimana dengan dinyatakan tentang merasai nikmat itu. Baik. Maka di sini ulama telah membahaskan perbahasan besar, terutama dalam perbahasan disebut tentang rasa, tentang nikmat merasai ibadah. Kita berbahas dalam furu' ataupun pecahan usul ilmu, berbincang tentang penyucian hati, tasawuf. Tasawuf. Itulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala alaih. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala meletakkan dalam konteks, diletakkan kedudukan dalam syiar puasa ini 3 tingkatan. Dalam nak melalui suasana ibadah yang membawa kepada merasai nikmat, maka jawapan yang perlu diberikan yang pertama adalah bagaimana tahap keadaan hati kita melalui penyucian tazkiyatun nafs. Sebab diri rasa bagi ibadah itu adalah hati. Diri rasa bagi ibadah itulah hati. Hati yang bagaimana? Hati yang mendapat ketenangan di dalam melakukan amalan. Tenang yang membawa kepada kegembiraan. Tenang yang membawa gembira. Itu suasana tu dimasukkan. Ini ada rujukan. Bagi contoh dalam Quran, Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 25. Wabashiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Kabarkan berita gembira. Berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Baik. Makna kata merasai nikmat ibadah, rasa nikmat-nikmat ni apa? Kita gembira melakukannya. Gembira melalui amalan itu. Walaupun peringkat awal macam budak-budak sebagai contoh, kita suruh berbentak-bentak dia, bentak-bentak, malas lah, tak nak. Tapi lama-lama kalau benarlah perjalanan ibadah dia itu, maka dia melalui fasa kegembiraan, seronok. Sebab tu gembira ni kalau salah letak, dia akan pergi kepada contoh gembira pada perkara yang tidak membawa manfaat. Gembira itu akan bertukar menjadi sia-sia, dan dia sukar untuk mendapat gembira yang sebenar, iaitu dalam ibadah. Cuma dalam peringkat ini kita membincangkan bagaimana terjemahan kenikmatan di dalam ibadah itu adalah melalui kalam Allah. Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah, ini kabar gembira. Bila datang bulan Ramadan, datang hati kita seronok nak berpuasa. Dia bukan Allah nak puasa pula, hati-hati. Atau bila kata contoh, ialah ni majlis ilmu kan, majlis ilmu, Allah majlis ilmu pula, ada pula di belakang. Oh, nak solat dia ilmu pula, pula. Dia tak boleh double standard pada mana-mana amalan. Asal amalan itu ada syariat, ada syiar ni, maka ikut pula kita punya wakil kita lah, keadaan kita lah kan. Tapi tidak bolehlah kita meletakkan satu gambaran amalan tu mengganggu kita, tak boleh. Tinggal lagi kita kena rasa, ya Allah ruginya tak dapat, Allah ada hal ni. Allah sebagai contoh, kadang-kadang ini hari-hari ada pula Zuhur sebagai contoh. Kadang-kadang setengah tempat dia buat satu ahad je. Bila satu ahad tu macam-macam cerita lah kita satu ahad tu kan. Lepas ni ada pula Zuhur, kita pun Allah terlepas lah pula. Dia ada rasa rugi tu, kena ada rasa rugi. Tapi kalau boleh duduk tu rasa gembira. Rugi lawannya untung gembira, dapat duduk tu gembira. Baik, bagi yang tadi bertanya tadi, tak macam mana nak rasa tu? Rasa macam mana? Pertama, rasa nikmat dengan digunakan kegembiraan. Maka mintalah gembira itu. Kadang-kadang kita beramal beribadat, kita meletakkan diri kita untuk merasainya. Sedangkan merasainya ini adalah anugerah. Sama macam kita nak makan. Diri rasa. Allah bagi kita sakit tekak, Allahu Akbar, apa pun tak boleh. Ada seorang jemaah tu di belah Kampung Gombak, Kuang, cerita labak pada perkara hal keadaan nikmat ni. Dia kata apa? Ustaz pernah hilang diri masin tak? Masin tak ada. Bukan garam tak ada, masin tak ada. Dia ni Allah takdirkan, Allah uji dalam konteks kesakitan banyak. Tapi sakit dia hilang, tapi banyak kali.
Sakit pula bukan kecil-kecil, kanser. Buat kemo dia, hilang kanser tu. Tu pula Allah bagi. Berkali-kali kena, kemo hilang. Satu kali kemo tu, dengan rasa pun hilang tadi. Masin tak ada. Bila masin tak ada, makan, semua tahu. Terpaksa dia kena bawa asam. Nak makan tu kena asam, tak buat dia kerja orang. Kita tak pernah bawa asam. Ni kita makan bawa asam, kita kena bawa asam, kena rasa masam bau sedap makan. Setelah itu baru datangnya rasa masin. Barulah dapat balik nikmat sedap. Nikmat sedap tu bukan makanan tu, ketika diri itu dikurniakan. Walaupun syariatnya masak tu nanti komposisi makanan tu digabungkan macam amalan lah. Kita ikut amalan, ikut rukun yang sah, ikut kawaidnya, manhaj yang betul. Dah contoh kita solat ikut rukunnya, ikut segala tata caranya. Maka ikut kaedah sah batal. Selesai dah. Sekarang kita cerita bab terima atau tidak. Itu cerita. Bab terima datang nikmat. Ramai orang beribadah sah kata Nabi SAW Muhammad, sah beribadahnya, tetapi tidak menikmati, tidak dapat pahala. Tak dapat pahala, tak nikmat, dapat penat. Itu jadi bila dia berkata saya beramal tapi tak rasa apa. Maksud tak rasa apa tu dia kata apa? Saya rasa macam hampir-hampir bosan, hampir-hampir macam penat. Hati-hati. Kita takut kita beramal akhirnya kita rasa macam penat, bosan atau rasa biasa. Dia rasa tak kena beza, biasa, dia tak boleh. Kita kena faham bahawasanya beramal itu, beribadah itu mestilah membawa kepada rasa gembira. Gembira ni bagaimana dapat? Itulah kurniaan Allah. Bagaimana dapat kurniaan Allah? Memintalah dengan hati yang ikhlas. Minta. Bagaimana diri rasa tadi Allah jadikan masin, masam, pahit, manis, itu ada pada lidah kita. Hilang salah satu, pincang semuanya. Hilang salah satu diri, pincang semuanya. Boleh usaha datangkan masin? Tak boleh. Anugerah. Jadi soal beribadah ni adalah anugerah. Melakukan juga ibadah itu anugerah. Kita boleh dianugerahkan Ramadan, alhamdulillah. Wah, dah ada anugerah ibadah ni. Kemudian kita nak apa lagi? Ya Allah, anugerahkan nikmat di dalam beramal. Dalam satu hadis Nabi SAW diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW mengutuskan Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Yang kita cerita, kenapa gembira tu boleh hilang? Macam mana kita boleh tak boleh rasa ataupun faktor yang boleh mengganggu kegembiraan dalam beribadah? Maka dalam hadis ni membincangkan situasi yang boleh memberi kesan. Dan ni yakni Nabi SAW mengutuskan Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah. Ia membawakan untuk sejumlah harta dari Bahrain. Yakni Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah ni diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk ke Bahrain dan balik bawa harta. Yakni di Madinah. Lalu orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Mereka menyempurnakan salat subuh bersama Rasulullah SAW. Setelah baginda selesai solat, mereka menemuinya. Maknanya pagi tu, mereka dapat tahu, golongan Ansar ni dapat tahu kepulangan Ubaidah ibn Al-Jarrah yang diutus Rasulullah SAW ke Bahrain dengan membawa harta dan untuk diagih-agihkan kepada golongan Ansar. Maka subuh tu ramai semacam. Maka Nabi pun melihat situasi itu. Ketika melihat mereka, bagi dia tersenyum. Habis solat subuh, semua berkumpul dekat Abu Ubaidah. Maka Nabi tersenyum melihat situasi para jamaah sekalian. Biasa bolehlah 3-4 saf, 5 saf, tapi hari ni penuh keluar tu apa hal. Habis tengok loh, dapat WhatsApp semuanya. Hari ni pagi ni kita ada siapa yang datang, contoh sekian dapat sekian contoh. Apa yang Nabi kata? Bila tengok situasi yang mendapatkan habuan tadi, yang ni habuan harta daripada Abu Ubaidah tadi, Nabi tersenyum dan Nabi berkata kepada golongan Ansar tersebut, aku mengira kamu mendengar bahawa Abu Ubaidah membawa sesuatu. Maka bila Nabi bertanya kepada
mereka, maka tak boleh jawab lain. Ya Rasulullah. Betul. Ni kira ni mesti dapat tahu ada nak bagi apa-apa pagi ni. Ramai tu. Ya betul. Mengaku terus. Tengok Nabi jawab apa. Lalu Nabi pun menjawab. Nabi sabda Rasulullah SAW, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Fa wallah mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha fatahlikakum kama ahlakatkum. Maknanya bahasa mudah Nabi senyum, tapi dalam bahasa kilah ni Nabi sound direct. Dalam senyum nak dapat abuan gembira. Hari ni dapat solat dah. Solat orang macam solat, tapi on top of solat, lepas solat seorang dapat 1000. Baru tak penuh masjid kita, seorang dapat 1000 mendatang. Ni Abu Ubaidah bawa harta. Bukan tak boleh nak dapat, boleh, tapi suasana tu. Lalu Nabi terus jawab. Nabi kata apa? Berbahagialah dan berharaplah akan apa yang membahagiakan kamu. Apa maksudnya? Merujuk kepada apa yang membahagiakan kita sebenarnya. Pahala. Kenapa tak berharap untuk dapat bahagia pada pahala? Nabi suruh abshiru wa amilu. Berharap. Mungkin hari ini kita didedahkan bulan Ramadan, bulan yang banyak pahala, lipat gandakan pahala. Tapi soalannya, kita berharap tak merasai gembira pada pahala? Belum tentu kita minta gembira. Kita ingat, tak apa, dah ada kot. Tak apalah, beramal je lah. Sebab tu kita bimbang, wa na'udzubillah min zalik. Kita bimbang, kita jadi hamba Ramadan. Bimbang sebab lepas Ramadan tak rasa nikmat pahala. Walhal pahala dah ada, bulan Ramadan pun ada, bulan lain pun ada. Sepanjang kita jadi orang beriman, selagi hayat di kandung badan, selagi yakin pada Allah dan yaumul akhirah, pahala ada. Kenapa berbeza solat jemaah di bulan Ramadan dengan solat jemaah di bulan lain? Apa beza? Contoh beza je bulan lah Ustaz. Memanglah bulan tu berbeza. Kita tu membezakan. Bimbang-bimbang kita tak minta pun rasa nikmat itu. Pahala dapat tahu. Bulan Ramadan baca hadis digandakan. Solat sunat jadi wajib. Yang wajib dilipat ganda 70 kali ganda. Bulan Ramadan bulan yang diberikan pahala banyak. Kita bimbang seronok sebab dikhabarkan, bukan merasai sendiri. Anda kena minta. Itu yang Nabi kata abshiru wa amilu. Berharaplah, mintalah gembira pahala. Bukan tak boleh nak dapat dunia tu, ambil lah. Tapi kamu pahala tak rasa apa pun. Ditawarkan pahala, mesti gembira mengatasi ditawarkan harta. Malah kalau dapat harta pun gembira kerana boleh buat pahala. Dapat bonus. Tak sabar ni nak bagi isteri, bagi anak-anak, nak bagi mak pula. Seronok nak bagi tu. Kerana dapat bonus, Allah tu nak bayar, ni nak bayar. Minta pula, time inilah kamu nak minta. Nampak? Dia rasa berat pula nak buat amalan. Mana dia seronok dapat duit je. Tapi ketika nak berbuat pahala pada duit, rasa terbeban. Asyik aku je. Adik-beradik 10 orang. Bila tak nak bayar minta maaf, ini realiti. Contoh 10 ni contohlah, realitinya berlaku. Bila tang nak bayar ni, jomlah kongsi-kongsi kita. Bukan tak boleh nak kongsi-kongsi, tapi ceritanya pahala ni, macam mana kita tak nak kongsi duit kita, macam tu kita nak kongsi pahala. Mana ada pahala kongsi-kongsi? Pahala nafsi-nafsi. Dah tahu nafsi-nafsi, tunggu ke akhirat nanti. Mak lari daripada anak, anak lari daripada ayah, semua lari. Masing-masing pegang pahala sendiri. Nafsi-nafsi. Tiba alasan kongsi-kongsi. Jom kita kongsi-kongsi. Iya, kongsi pahala. Patut berebut. Sahabat tu berebut. Berapa bil lain lagi? Rumah mak berapa dia kata? Biar aku bayar. Kau tak payah. Kau tak ada duit, biar aku bayar. Aku Allah bagi lebih. Kadang dia ada lebih, adik tu tak ada lebih, dia samakan juga. Itu zalim tu kadang. Anak pula adik perempuan. Abang ni minta maaf cakap ni realiti. Dia ada lebih, adik perempuan memanglah dia tak bekerja, walaupun dia bekerja pun tak ditanggungjawabkan.
B 300, bagi sama rata. Sama rata bagi. Kawan tu tak ada duit, kena juga cakap, cari korek juga duit. Ni mak kita tau, ni mak kita ni. Oh, dia punya ayat, ni mak kita ni membesarkan kita. Kalau macam tu rebutlah pahala tu, tak payahlah nak bagi ke. Kita ada lebih, kita buat. Ada satu kisah di ni sekarang kan iftar kan tajaan, buka slot, buka lot kan atau slot berbuka di satu masjid, tak sebutlah masjid mana, di Shah Alam. Satu restoran ni sehinggakan dia, tapi sekarang tak ada dah lah. Jadi letakkan syarat mesti ada lot, buka slot. Kalau tidak 30 hari dia saja. Dia tak bagi can kat orang lain. Kau parah macam ni kan. Bagi kami pun nak pahala juga. Macam itu. Kalau ditawarkan tak apalah macam itu kan. Ini kerana paksa orang. Bagi duit. Adik-adik tadi kan, siap kawan tu tak ada duit tu. Kita ada duit lebih. Berebutlah untuk pahala tu. Orang kalau nampak pahala macam zaman Nabi SAW, jelah itu zaman kurun terbaik iman yang hebat. Bab pahala ni Allah Akbar. Itu namanya fastabiqul khairat. Dia dengar pahala ni, harta tadi tu, dia gembira dapat harta sebab dia boleh berkejar-kejar untuk dapat pahala. Bukan berkejar-kejar dapat harta kemudian berkira-kira dia untuk berbuat pahala. Ni berkejar-kejar nak dapat harta sebab tak sabar nak jadikan pahala. Dan semua ini berlaku apabila kita meminta kepada Allah. Sebab tu dengan berbaki Ramadan yang ada, saya ingatkan diri saya, atau satu benda yang kita terlepas pandang, kita lupa nak minta, ya Allah, bagilah aku rasa bahagia dengan pahala. Nabi kata, abasyiru wa amilu ma yasurukum. Berbahagialah, berharaplah akan apa yang membahagiakan kamu. Dan Nabi bersumpah, fa wallah, demi Allah, tiada kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Nabi tak takut kita fakir atas kamu daripada, dan Nabi lebih bimbangkan datangnya dunia kepada kamu. Nabi lebih takut dunia datang kat kita. Lalu Nabi kata apa? Kemudian sebahagiannya datang kepada orang sebelum kamu, sebagaimana sebelumnya orang-orang diuji dengan datangnya dunia, dan lalu kamu berlumba-lumba meraihnya sebagaimana mereka berlumba-lumba memperolehinya. Ini habuan dunia tadi. Macam tadi, dapat tawaran ni laju, seronok. Oh, ini dapat duit tambah ni, dapat income ni, seronok ni. Wah, pergi. Tapi dalam pahala dia tak pergi kejar. Dia relax, santai, kadang-kadang dah jadi biasa. Jemaah sekalian, nak tengok betapa hebatnya pahala ni, tenaga macam mana guna. Cuba tengok. Nabi SAW Ramadan disyariatkan berperang. Dia cerita semangat pahala. Dan suasana pahala ni Allah kekalkan sampai sekarang. Suasana semangat ni di Haramain. Situasi tengok nak pergi ke Multazam, tempat yang paling mustajab, Multazam. Kemudian nak cium Hajar Aswad. Tapi ramai orang terlepas pandang Multazam. Hadis sahih. Nak pergi ke dekat ke situ, mana boleh lenggang ganggu. Tapi jangan sampai menyakiti orang. Tapi itulah, lebih baiklah kita menjauhi keadaan itu. Tapi suasana tak nak bincang lah soal menyakiti tu. Tapi nak ceritanya, tekanan tinggi tu, lagi dekat nak pergi ke tempat yang ada sesuatu kelebihan, maka kita perlukan tenaga. Itu pahala. Pahala ni mas sekalian, ni membawa satu semangat, tenaga. Tinggal lagi kita bimbang kerana bimbang-bimbang dunia tadi. Antu bersapa dunia alaikum. Aku risau dunia datang dekat kamu. Macam mana golongan sebelumnya. Lalu berebut-rebutlah kamu, berlumba-lumbalah kamu meraihnya. Sebagaimana umat terdahulu meraihnya. Kemudian Nabi sambung lagi. Kama tanafasuha fatanafasuha kama tanafasuha, berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Kemudian Nabi kata fatah likakum kama ahlakatkum. Kemudian ia membinasakan kamu sebagaimana mereka telah dibinasakan. Kebinasaan yang pertama berlaku jemaah sekalian, hilang rasa nikmat pada pahala. Itu biasa dah tu. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi makna kata di sini
ditekankan hari ini, nak merasai penyucian, nak menuju kepada penyucian hati itu, pertama kita kena nak mendatang rasa nikmat pada pahala, minta pada Allah, dan pada dunia kita tidak meletakkan kegembiraan itu. Habis Ustaz, dunia ni apa-apa? Gembirakan dunia dengan pahala. Dia tidak stand alone. Mana duit tu, ni nak kata nak cuci ni, aku takkan gembira pada duit ini selagi mana duit ini tidak mendatangkan pahala padaku. Dan maksudnya begitu. Kalaulah tidak kerana pahala yang ada pada perkara ini, tidak akan membuatkan aku semangat untuk mendapatkannya. Maknanya kefahaman tu sampai, dia tak ada terpisah. Walhal kita hari ini yang akan bawa balik pahala, bukan bawa balik harta. Namun harta itu akan berkaitan tentang pahala kita. Maksud kata apa? Harta yang ada, masa yang ada, tenaga yang ada, hidup yang ada, tukar jadikan semangat untuk berbicara atau untuk mendapatkan pahala. Dan sahabat bila buat pahala semangat. Ini cuba nak ditekankan pada petang ni, melihat konteks bagaimana sambutan merasai nikmat pahala itu luar biasa. Jemaah sekalian, kalau Allah izinkan, minta kalau dapat pergi Ramadan akhir di Haramain, pergi sekali semua hidup pun tak apa. Kalau tak dapat tak apalah. Tapi nak bagi tahu macam ni, suasana malam raya, nak tengok 30 hari kita berpuasa ni, dia kumpul semua tu sebenarnya di malam 1 Syawal. Di Madinah, di Mekah pun sama, malam 1 Syawal. Kalau kita sini, kita alhamdulillah lah, kita ada adat kita dan jadikan ibadat kita ada kerajaan. Ya, rumah nak bersih, dianjurkan sunnah untuk berpakaian baru, elok. Kita adalah merasailah suasana raya kita. Di sana habis isyak macam tu, tak ada apa-apa, buat sambutan, buat ketupat, ke lemang, ke berkumpul adik-beradik, macam itu. Di mana nak rasa nikmat, kita bolehlah disokong dengan suasana. Mungkin ada suasana, kita bolehlah membantu nak gembira. Di sana macam mana rasa? Di sanalah dapat yang betul-betul rasa solid. Malam raya tu Allah berikan kepada siapa yang insya-Allah, mudah-mudahan ada satu suasana gembira luar biasa. Walaupun tak ada apa-apa sambutan apa. Macam kita lepas isyak, habis. Kita kalau malam tu 1 Syawal tak ada tarawih, kita kurang-kurang adalah suasana juga. Balik nanti isteri tengah masak, kena buat anak-anak balik ke, seronok juga ni. Tapi kita ingat balik ni, ini seronok ni sebab pahala ni, bukan sebab anak datang, bukan sebab tukar lansir, bukan sebab masak lemang, bukan sebab itu. Ini mudah-mudahan sebab Allah jawab amalan kita 30 hari penat lelah kita ni, qiyamnya, sujudnya, rukuknya, tadarusnya, Allah jawab pada malam 1 Ramadan, 1 Syawal. Kalau di sana, di Haramain, tak adalah apa-apa pun, tak adalah aktiviti itu. Okay. Azan, lalu azan, kita buat kesimpulan insya-Allah.
Allah. Ya Arham. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Kesimpulan perbincangan kita pada petang penuh barakah ini. Yang pertama, kita melihat bahawasanya untuk kita meletakkan satu kesedaran dan penghayatan untuk kita meminta, memanjatkan pengharapan kita, termasuk dalam perbahasan rojak harap kepada Allah Ta'ala, yang mana untuk kita mendatangkan, minta Allah datangkan rasa bahagia pada nikmat pahala. Jadi ini adalah satu perkara yang mesti kita kena mohon pada Allah, sebagaimana hadis Nabi tadi, absyiru wa amilu ma yasurrukum, berbahagialah dan berharaplah akan apa yang membahagiakan kamu. Ketika ini, peristiwa ini berlaku apabila golongan kaum Ansar mendatangi Ubaidah Al-Jarrah untuk mendapatkan habuan harta. Maka di situ satu nasihat yang terus Nabi nasihatkan, berharaplah, berbahagia yang pertama. Yang kedua, berharaplah, raja' ilallah, akan apa yang membahagiakan kamu. Yang membahagiakan kita apa? Harta? Bukan, pahala. Maka nak rasanya berharaplah, mintalah ya Allah dengan berbaki yang ada. Dan kita tak nak pahala ni hanya pada waktu-waktu tertentu saja, walau pahala ni ada pada sepanjang hayat kita. Nak dapat rasa itu, kena minta pada Allah supaya kita dapat rasa kesungguhan untuk kita beramal kepada Allah dengan kita meyakini atas setiap ganjaran yang diganjarkan, yang dijanjikan. Wallahu yakhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Yakhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji ini. Dan jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan berbaki Ramadan yang ada ini, insya-Allah kita masuk ke nisfu Ramadan ini, mudah-mudahan kita menumpukan rasa ini, kita minta Allah kurniakan rasa gembira ini agar kita boleh melipat kali ganda. Ya, gembira tu bertambah lagi, seronok kita makin bertambah. Dan mudah-mudahan yang lebih penting, la'allakum tattaqun, habis Ramadan gembira tu kekal. Dah seronok berjemaah, dah seronok dengan kuliah, dah seronok tadarus, tu tak tinggal. Hanya itu yang kita nak, la'allakum tattaqun. Dan kita dah seronok bicara soal pahala, dah seronok solat awal waktu, maghrib kita boleh pancuan, zuhur boleh pancuan, asar boleh pancuan. Bab makan ni seronok juga, tapi tak berapa sangat lah. Tidak beralih kepada menjaga taat. Malah makan tu ada pahala padanya, kita jadi seronok. Bermaksud kita nampaklah hala tuju perbahasan, iaitu kita nak memohon agar Allah kurniakan rasa itu dalam hati kita. InsyaAllah jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada petang yang berbahagia ini sikit sebanyak memberikan petunjuk melalui hadis Nabi SAW ini, dan mudah-mudahan sikit sebanyak membantu kita untuk menambahkan, mengislahkan ibadah kita agar semakin bertambah kualitinya, insyaAllah. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasar-kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab.